Assalamualaikum. What's up, what's down, hablum minallah, hablum minanas. Okay, buat yang pertama kali baru kat sini, anda boleh enjoy video-video yang sebelum ni yang tak ada faedah. So untuk kali ni, buat pertama kalinya aku akan mempersembahkan secara podcast, iaitu podcast cerita kita. Yang malam ni aku akan membahaskan urban legend daripada negara jiran, iaitu Nang Nak. Semua orang tahu sebab Nang Nak ni adalah satu watak yang untuk para lelaki itu adalah watak yang ya begitu, agak mempesona watak dia. So tanpa berlengah, aku akan berkongsi cerita dengan seorang pencerita aku. So aku akan buat panggilan sekarang. Kita cuba hubungi dia. Adakah dia akan mampu dan berkesempatan untuk bercerita dengan kita. Okay, here we go. Hi. Hello. Hi. Hi. Okay. Untuk malam ni kita akan berkongsi cerita urban legend daripada Thailand yang semua orang tahu. Okay. Siapa dia ni sebenarnya? Yang Dia sebenarnya seorang seorang isteri. Ya. Dia ni sebenarnya apa dia punya, macam mana dia punya bermula cerita daripada Nang Nak ni? Kan kita ada banyak versi Mek Nak, Nang Nak, apa semua tu. Ya, betul. 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 So, okay, mulakan. Okay. Cerita dia start dengan di sebuah perkampungan luar bandar di barat Bangkok. Mak, iaitu suami kepada Nak, dikerah untuk dihantar berperang di Vietnam pada 1831 hingga 1834. Ni perang yang masa tu Vietnam panggil Burma. Aku pula tahu lah. Tapi tak silap aku yang tu lah. Mungkin lah. Dia perang antara Siam dan Vietnam. Dia kena buat jalan kereta semua tu. Okay, go. Okay. Pada waktu tersebut, Mak terpaksa meninggalkan isterinya iaitu Nak yang sedang hamil. Pada waktu perang tersebut, Mak telah tercedera dan hampir tidak bertahan, dan kemudian dia akhirnya pulang ke rumah kepada pangkuan isteri tercinta dan anak-anak mereka. Oh, dia lari perang lah cerita dia daripada Medan tu. Oh, I see. Okay. Yes, exactly. Keep going. Okay. After that, seorang kawan ni lah, kawan Mak ni, dia nampak, dia tahu Mak balik. So dia pergi melawat. And then dia dapat tahu Mak ni tinggal dengan Nak. Bini dia. Okay, padahal bini dia. So dia macam pelik sebab setahu mereka lah penduduk kampung dah mengetahui bahawa Nak telah meninggal 2 bulan sebelum tu. Sebelum suami dia balik. Maksud dia yang duduk rumah dia tu bukannya actual isteri dia. Yes. Oh. Exactly like that. Okay. Lepas tu orang kampung mula sedar yang sebenarnya Mak tu dia dah macam terlalu maksudnya terpukau dengan isteri dia. Isteri dia sebenarnya hantu. Wish, tapi semua orang tahu. Kalau semua para lelaki semua tahu. Yang digambarkan dengan Nak tu lawa weh, Nak tu. Mungkin dia sebab dia orang Siam kan. Tak tahu, okay? Maybe lah. Kuasa macam tu. Okay. Tetapi orang-orang yang cuba untuk memberitahu bahawa Nak tu dah meninggal akan mati pada malam tersebut juga. Macam contoh dia cakap, weh Mak, bini hang dah meninggal. Esok malam tu juga
si Nok ni pergi bunuh kawan tu. Oh. Arwah isteri dia tu tak mau mak tu tahu yang kata dia tu dah mati. Yes, dia tak mau. Dia nak kekal dengan lelaki dia juga. Cinta sejati lah, I see. Sayang kot kat lelaki dia. Iyalah, siapa tak sayang kat lelaki. Betul ya, okey. Lepas tu, Nok ni bila dia pergi dekat pasar, dia nak beli barang, dia dengar orang cakap bini dia tu hantu. Dia tak suka lah sebab dia ingat dia pembohong dia. Sebab bini dia dengan anak dia ada je kat rumah. Oh, dia nampak. Dia boleh nampak. Waktu kawan dia pergi rumah dia, kawan dia pun nampak bini dia dengan anak dia. Tapi apa? Okey, go. Aku cuma kira apa yang membezakan depa tahu dia tu hantu. Weh, hantu dia pun dahsyat tu. Mungkin lah orang yang tahu, bagi aku lah, mungkin orang yang tahu Nok tu hantu, mereka macam Nok ni macam just tak tunjuk diri. Oh. Faham tak? Faham. Okey. Mak akhirnya menemui kebenaran. Satu hari, dia tengah kemah-kemah dekat bawah rumah dia. And then, dia ternampak isteri dia punya tangan macam ambil something dekat bawah rumah. Rumah dia tu macam mana? Rumah dia kalau nak dapat digambarkan tu rumah kampung yang macam ada kolong kat bawah tu. So dia tengah kemah-kemah kat bawah rumah, dia nampak isteri dia ambil something yang terjatuh dekat bawah tu dengan menggunakan tangan, padahal kolong tu dengan atas rumah agak tinggi. Ya, betul. And dia teringat salah satu petua kawan dia, kalau nak tengok hantu boleh tengok ikut apa orang cakap celah kakak. Oh, ya, betul yang kita semua tahu. Itulah Pala tahu. So dia buat. Bila dia buat, dia nampak sebenarnya yang tu adalah hantu. Oh shit, man. Hantu Nok. Oh, that's why it become Nok punya hantu lah. Yes. Oh. And dia masih takut dengan Nok. Dia takut sangat malam tu. Yalah, hantu kot. Kan gila hantu kan hantu kot. Of course. Malam tu Nok peluk dia. Shit, belum. Lepas tu dia pun menjarakkan diri daripada Nok dan kemudian tidur di sebelah lain. Kira macam Anda bayangkan Anda dipeluk oleh syaitan. Takkan anda nak bergembira? Kalau anda bergembira sambil nampak syaitan, maksudnya anda pun alah bodoh. Tapi aku syok dia cuak gila-gila. Aku masih takut bukan cuak tu bukan cuak dah. Dah lebih berarti. Okay, back to the story. Dia terjaga pada waktu pagi. Dan dia cakap kat diri dia, okay, aku nak tamatkan semua ni. Dia terus cuba untuk keluar daripada rumah tu, tapi keadaan tak mengizinkan, di mana boat, bukan boat, apa nak kata tu, sampan lah dia naik. Sampan, perahu. Okay, perahu. Dia naik, macam perahu tu yang dia nak naik, tiba-tiba tak ada. Oh damn. Ada je nu bala tu. Itulah ada je bala nak menimpa dia. Okay, so aku macam, ya Allah, serius lah. Mana perahu dia? Bukan dia balik, dia letak kat situ lah. Okay, so tak apa. Then dia cakap, macam mana aku nak pergi dekat, dia memang duk fikir nak pergi kat kuil lah. Oh. Kita panggil kuil ke apa? Wat siam. Wat Wat. Dia fikir nak pergi kat situ je. Sebab dia nak minta tolong Sami kat sana kan. Tapi nak dijadikan cerita, macam bini
bini dia tahu. Sebenarnya laki dia dah tahu yang dia hantu. Dia mengamuk weh dekat satu kampung. Alah, dia sayang. Ni kita consider dia sebagai dia sayang lah, sebab orang lain yang membocorkan rahsia dia sebagai dia hantu, dia bunuh kan. So Betul. make sense lah. Lepas tu bila bini dia mengamuk, maka angin kuat mula datang. Lepas tu pokok-pokok pun banyak yang ditiup angin kencang. Rumah depa tiba-tiba je berubah menjadi sebuah rumah yang amat usang. Luar biasa. Dalam ketakutan tu, laki dia dah tak boleh fikir apa dah. Mak dah buntu lah. Dia nak tak nak dia buat je apa yang dia patut. Dia terus larikan diri menuju ke Pekong. Pekong tu tempat ni lah. Tempat kat sana. Okay. Mak ni dia terlalu takut dengan nak. Penduduk kampung ada juga cuba nak halau nak daripada kampung tu. Kesian tu. Nak bakar. Itulah. Bakar rumah. Lepas tu dia panggil sekali pengusir syaitan. Tapi nak tetap tak mau belah. Nak kuat. Tu lah. Dia perempuan mati Sebab beranak kalau- sulung kan. Yes. Dia mengikut ni untuk pengetahuan para pendengar, mengikut mitos ataupun betul-betul yang aku pernah dengar tentang alam mistik. Ada yang mengatakan kalau hang nak cari batu nisan yang kuat, ambil cari kat kubur perempuan mati beranak sulung apa semua kan. Macam si Cik Punti pun dia pun sama, dia daripada perempuan mati beranak Mati sulung. beranak. So mereka kata yang mati beranak sulung ni powerful lah. So that's why nak. Mungkin sebab tu nak kuat kan. Maybe. Kita tak tahu. Maybe lah. Kalau betul. Nak cakap dia tak nak pergi, kecuali jika mak dikembalikan kepada dunia. Maknanya dia nak laki dia balik dan ikut dia pergi sana, ke alam mereka lah. Which is laki dia kena mati ya. Yes. Itu tak boleh. Cinta hidup semati. Mak tu memang dia sayang nak, tapi dia pun tak boleh sama-sama lah sebab yalah nak kan dah mati kan. Alam besok. Dan akhirnya mak tu lepas dia menenangkan roh bini dia pun berubah untuk menjadi seorang Sami. So itulah cerita dia. Dan Ya. okay. Dia pun cakap ni aku dapat daripada Wikipedia. Dia cakap kalau kita pergi dekat nak punya tempat suci kan, Ya. untuk minta berdoa ke apa, maybe akan dimakbulkan. Aku tak tahu lah, cuma apa yang aku boleh kata, ramai lah orang-orang kat sana pergi kan. Mungkin tu tak something, mungkin cerita sejati. Mungkin. Mungkin lah. So masih ada lah tempat makam. Benda tu makam ke apa? Ke macam altar ke apa? Aku rasa mungkin lah lebih kepada dia tulis kat sini tempat suci. Which is kita pun untuk para pendengar yang curious, kita akan syorkan anda untuk mencari di Wikipedia. Itulah. So pasal Nangnak, itu je maklumat yang aku boleh bagi dan aku boleh cerita lah. So kalau kita tengok kan, aku tak tahu ni kita terlalu cepat ataupun kita kalut untuk membahaskan benda ni, tapi aku rasa Nok ni dia seorang yang penyayang tau dia. Sayang.
dia dah mati pun dia sanggup effort kot. Dia bunuh orang. Kalau kita tengok dari sisi positif lah, dia bunuh orang, kita menyelami daripada sudut wanita. Dia sanggup tutup mulut orang yang cerita buruk dia, tak mau lelaki dia malu. Puasan tak? Faham? Masa tu Effort lah. Bagi aku benda tu effort lah. Hang sayang lelaki hang kot, hang buat macam tu. Hang tak mau lelaki hang malu. yalah. Tu dari sudut positif aku lah. Nak ni bagi aku, satu, dia penyayang. Satu, dia ni menjaga maruah keluarga dia. Dan aku tak pasti dia mati pasal apa. Nak kan? Apa yang aku dapat maklumat dan aku baca, waktu tu dia ada komplikasi waktu dia bersalin. Okay. Selalunya macam tu. Kesian dia. Sebab dia pun kan beranak dekat rumah kan, kau cerita apa semua tu. Kalau macam kita kaji latar masa pun, tahun tu tahun berapa, 1000 berapa kan. Betul. Semua orang masih bersalin kat rumah pakai bidan. So infection, cara-cara buat apa tu kita boleh tentu kehebatan dia macam mana, keterjaminan dia tu macam mana kan. Bagi aku lah, untuk sebab dia selari lah latar masa, cara dia cerita tu quite make sense. Dia tertata secara rapi. Tapi tak tahulah. Sebab kalau apa dia? Kalau bagi aku tengok rumah dia pun macam tadi aku kata, rumah tu dekat dengan sungai. Lepas tu bawah tu ada kolong. Macam kalau nak pergi mana-mana kena sentas sungai, betul tak? Betul. Dia jadi tu dia selari lah. lah. Rumah zaman betul. Sebab the only way lelaki dia tahu cara tu lepas dia tengok anak tu suara tangan. So dari situ kita dapat tahu cerita ni tertata secara rapi. Sama ada dia dah diubah secara tokok tambah dari semasa ke semasa ataupun dia memang macam ni dah Mai. Faham tak? Cuma kita tak pasti latar tempat ni. Kita tahu dah daripada sosio budaya depa ni, kita tahu dah depa ni orang kampung. Sebab depa kan mengumpat ke sana. So kita, aku rasa benda ni make sense lah. Aku rasa benda ni betul. Aku tak tahu lah keterjaminan cerita ni, tapi bagi aku cerita ni quite good lah. Faham? Macam bagi aku kalau Nak ni kan, yang versi tradisional yang aku baca ni, oh dia ada dua type. There has two version of Nak. Apa yang aku baca pasal version first, iaitu version lama dia. Yang ni lah yang aku baca kat hang ni. Yang tu dia cakap Nak telah bersemadi dengan tenang after laki dia pujuk betul-betul apa semua tu. While the other version, the second version tu macam rapuh sikit lah, which is hantu Nak ni dia still stay dengan laki dia jadi Sami, and dia selalu bantu laki dia dekat Pekong, tempat depa. Banyak benda lawak dalam cerita version 2 tu. Aku macam ada juga depa menokok nafas lah, tapi still seram. Dia komedi lah, seram komedi. Yes. Tapi, dan ada satu part ni which is aku tak tahan gelak, sebab bila aku baca tu pun aku macam serius lah. Laki dia dengan kawan laki dia, kawan laki dia yang menyedakkan dia sebenarnya bini hantu. Lepas tu mereka sama-sama tengok bini dia berubah menjadi hantu, and then mereka sama-sama gelabah bewok bila mereka dah naik tampan. Tapi ada belakang sekali ada bini dia. Ada filem Lawak Thailand kan? Ada filem Thailand. Aku tak silap. Aku tak ingat cerita apa, Make Me Shudder ke Menak ke. Aku tak ingat. Bukan. Tapi aku tak tahu. Tapi
dekat yang aku baca kat Wikipedia ni macam tu juga dia cakap. Macam maybe lah dia. Tapi lawak dah. Dah aku cuma macam depa dah duduk atas perahu tu, lepas tu depa dah nampak bini dia jadi semua dah terjun dah. Fak ke Betul. Weh tak larat weh nak gelepak. Sat. Dia buat cerita tu. Tak boleh belah. Tapi kalau bagi aku secara manusiawi, aku menilai Nok ni daripada naluri kewanitaan lah. Dia sebagai perempuan, dia walaupun dia tahu dia tu tak sekuat lelaki, tapi dia ada rasa untuk melindungi. Dia jaga maruah lelaki dia. Macam okey, tengok situasi ni. Dia bunuh setiap orang yang cerita kat lelaki dia cakap, bini hang hantu. Bagi aku tu satu cara untuk dia melindungi lelaki dia daripada malu lah. Lelaki dia mesti malu, mesti marah kalau orang kata, bini hang hantu, anak hang jin. Hang mesti marah orang cakap. Tapi Nok ni bertindak sebagai pelindung untuk lelaki dia. So kesimpulan dia yang aku dapat, setiap perempuan yang ada dalam dunia ni, dia ni ada rasa untuk melindungi lelaki dia. Walaupun tak sebanyak lelaki dia lindung dia, tapi dia tetap nak melindungi lelaki dia dengan sedaya upaya dia. Yang tu kita kena garis bawah, dengan sedaya upaya dia. Sebab kita tak tahu perempuan ni kadang ialah dia pun sekuat. Satu lagi sekuat mana perempuan pun dia perlu ada lelaki. So secara manusiawi lagi, mak tu akan bertindak sebagai penunjang dia. Walaupun orang kata tak, society kecam Nok ni sebagai hantu, lelaki dia tetap tepih. So depa komplit. Tak percaya. Bagi aku depa macam komplit. Depa melengkapkan Complete satu sama each lain. other. Ya, complete each other. Aku tak dapat. So tapi ya, aku suka lah dia punya love story ni macam bagi aku lah, macam cinta sampai hujung nyawa. Sebenarnya bagi aku sebagai pembedah cerita, aku rasa ni romantik cerita tau, cerita yang romantik. Kalau hang ambil daripada sudut pandang penulis, hang akan faham tak? Cerita ni tertata rapi dengan cara yang romantik. Betul? Sebab laki dia jaga dia jaga laki dia, walaupun ada anak jin pun dia pun bela juga. Dia pun tetap melengkapi satu sama lain. Jadinya cerita ni nampak kalau hang pandang daripada sudut manusia, hang akan rasa dia pun ni sweet gila. Memang Sampailah bila tengok balik apa macam bini dia masak kat dia, dia makan, dia pun makan satu family ya. Macam kalau dia pun manusia lah memang bahagia lah. Bahagia. Dia pun memang family yang tak macam kalau orang tengok filem dia kan, mesti pernah tengok filem dia kan. Bila si mak ni balik, bini dia tunggu dia dekat tempat dekat rumah lepas. Memang dekat JT tu macam dia tunggu lelaki dia macam weh sweet gila. Hantu lelaki yang balik kerja semua kan. So macam bagi aku depa ni hang faham tak maksud syaitan yang manusiawi. Aku nampak dalam watak Nok ni. Aku nampak macam mana syaitan yang manusiawi. Okey, dengar Okey. Dia macam ni, dia ada manusia yang bersifat syaitan dan syaitan yang bersifat manusia. Faham? Which is dalam bahasa muda orang akan kata topeng dua muka lah. Macam kita dapat kawan-kawan yang duit shilling. So bagi aku lebih prefer syaitan yang sifat manusia untuk aku stay dengan dia daripada manusia yang perangai syaitan. Dia akan merosakkan golongan kita. Hang dua muka, hang akan merosakkan orang lain. So hang akan jadi toksik. Bagi aku lah. Hang tak perlu cakap kat orang pun hang ni aku dua muka. Siapa nak kawan-kawan, tak mau kawan sudah. Siapa nak kawan dengan hang, baik kami kawan dengan syaitan sifat manusia macam Nok ni dah lah lawa. Bagi aku lah, pendapat aku.
dia satu tokoh watak yang hantu bersifat manusia. Sebab dia bela laki dia kot. Dia bagi makan, dia tunggu laki dia. Sebenarnya tu luar skop kerja dia. Kan sebagai hantu sepatutnya dia macam just menyamak jadi bini kawan tu. Jadi pokok Macam pisang just- lah. Macam bahagia je. Macam bahagia kan lelaki tu tak payah bagi makan ke apa. Tapi skop kerja dia Luah lebih lah. luas. Dia Bila dia supervisor kot. macam nak bela lelaki dia. Dia pun kata, nah, kantoi habis dah. Geng ni cerita habis dah pasal kami. Relax lah geng. Kami bukan bocok pasal apa. Kami ni cuma membackup hampa je. Kalau kata hampa tu ada sifat baik. Tapi tu urban legend yang semua orang tahu lah. Bukannya Betul? pure cerita tu. So macam mana dah sudut pandang hang sebagai pencerita untuk kali ni? Kalau sudut pandang aku sendiri, aku tengok macam Nok ni kan. Nok dengan Mok ni dua-dua macam loyal to each other lah. Aku suka tengok dia macam tu. I see. Macam hang bayangkan perang antara 1831 sampai 1834. 3 tahun kan dia tinggal bini dia. 3 tahun 4 tahun. 3 maybe. 3 dia tinggal bini dia. amat. 3 tahun tu dia antara perang tu mesti dia ada jumpa juga antara perempuan kat sana betul. Betul. Tapi dia tetap pilih untuk duduk untuk balik dan tetap duduk terus hidup dengan bini dia. Dia macam dia boleh je kot duduk kat sana kan kalau dia ada perempuan yang better than her wife. Sebab kebanyakan tentera bukan aku nak kata lah macam dia pergi perang dia pakai stay sana sebab perempuan juga. Kat situ boleh nampak dia tu setia. Even bini dia pun waktu kan satu kampung dah tahu bini dia sebenarnya hantu. Dan even macam yang kita nampak tadi lah, dia dah orang dah bakar umur dia, orang dah halau dia, dia tetap stay untuk tunggu lelaki dia balik nak besarkan anak tu sama-sama. Anak macam by the way anak dia mati ya? Anak dia mati dengan Nok tu lah. So kat sini boleh nampak anak dia pun hantu. Tapi macam Mok sendiri dia tetap sayang gila kat anak dia. At least dia dapat tengok anak dengan bini dia for the last time kan. Maksud aku macam kan before dia tahu bini dengan anak dia hantu, kan dia teruskan hidup like usual kan. Dekat situ boleh nampak yang dia happy lah tengok anak dengan bini dia. So dia boleh nampak lah anak dia besar mana kan. Tapi yang sedih part last tu bila dia dapat tahu anak dia tu cuma macam batu. Aku tak seram, aku Kan? kesian gila. Tak, aku sedih lah sebab dia Okay. macam orang yang sayang tiba sebenarnya hantu kan. Wah, cool lah cerita dia. Cerita dia bagi aku, dia tertata rapi dan menarik untuk didengar dan dilihat. Betul? Sebab tu macam kalau kata rakyat Thailand sendiri pun dah sampai tak terjual DVD tu sebab terlalu banyak permintaan. Ini kan pula kita, orang Malaysia pun ramai cari cerita pasal ni. Betul. Tapi kita tak kata semua mungkin certain yang berminat dengan cerita. Certain je. Tapi certain tu pun ramai kan. So, thank you. Sukses selalu. Terima kasih untuk perkongsian cerita malam ni. Kita akan Ya, jumpa sama-sama. the next episode pula. Episode akan datang. Episod. Okay. Okay. Bye. Okay, Selamat bye-bye. malam. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Okay, bye. Shit, aku terputuskan talian secara paksa. Minta maaf geng. So itu kesimpulan yang aku dapat daripada
daripada cerita ni, aku rasa kita sebagai manusia, kita kena rasa simpati, kita kena ada rasa setia dengan pasangan kita. Macam mana hang tak setia kalau pasangan tu dah bermatian-matian untuk effort mengekalkan hubungan tu, tapi hang dekat sini hang duk jahanamkan usaha dia. Bayangkan betapa penatnya kawan tu untuk memperjuangkan sesebuah hubungan, tapi hang tak menghargai. So daripada apa yang kita belajar daripada cerita Nang Nok ni, hang sebagai hidup dalam berpasangan, dalam sesuatu hubungan, hang pun kena saling menghargai, saling melengkapi untuk mengelakkan, kita kata, keruntuhan hubungan tu. Kalau kita di Islam, semua orang tahu yang hang kahwin bukan untuk merobohkan masjid tu. Tak lain hang menghias masjid tu, hang mempercantik, memperindahkan landscape masjid tu. So untuk episod kali ni, kalau hampa semua ada saranan, ada komen, boleh komen kat bawah. Kalau ada komen mengutuk, anda akan dimaafkan. Okey, sekian saja. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye.